Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam keluarga madani. Tuan Pengerusi Majlis Barisan Hakim yang arif lagi bijaksana yang sentiasa berpegang kepada neraca keadilan, guru-guru yang dikasihi, rakan-rakan yang bertanding, hadirin dan hadirat sekalian. Pada hari ini, saya akan membincangkan topik yang menjadi bualan hangat antara mata ke mata dari 4 penjuru dunia. Sebelum bahtera saya lahirkan, sebelum layar saya kibarkan, sebelum kaki mengatur langkah, sebelum lidah mengatur bicara, izinkan saya membukakan tajuk pidato saya pada hari ini. Tajuk yang akan dipersidangkan ialah Dadah Durdana Pembawa Padah. Ramai yang berbicara tentang dadah, tapi pernahkah terlintas di benak anda apakah definisi dadah? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, dadah membawa maksud sejenis ubat-ubatan. Namun kini, dadah telah menjadi bahan yang disalahgunakan oleh segelintir masyarakat yang tidak bertanggungjawab demi menegakkan jasad mereka. Antara jenis dadah yang menjadi buah mulut rakyat Malaysia ialah syabu, ganja, inhalan dan depresan. Lantas, siapakah yang harus kita persalahkan dalam konteks penyalahgunaan dadah dalam kalangan remaja pada zaman mutakhir ini? Maya pada isu ini telah menjadi bahan paparan utama yang menghiasi dadah akhbar. Sekarang bukanlah masanya kita menuding jari dan menyalahkan sesiapa pun. Yang lebih afdalnya ialah mencari faktor perdana yang menyebabkan remaja terjun ke lembah dadah hingga ke akar umbinya. Antara faktor perdana yang menyumbang fenomena ini berlaku adalah institusi kekeluargaan yang goyah dan rapuh. Sebenarnya, keluarga merupakan satu unit yang penting dalam masyarakat yang memainkan peranan dalam bertindak dan menjaga kebaikan anggotanya. Kendati pun masyarakat kini lebih bersikap materialistik dan individualistik bagai enau dalam belukar melepaskan pucuk masing-masing. Akibat terlalu taksub dan kebendaan, maka silaturahim antara keluarga menjadi semakin longgar dan renggang. Bagi ibu bapa yang berkerjaya pula, mereka lebih mementingkan dan mencintai harta kekayaan berbanding darah daging sendiri. Memang tidak dapat dinafikan wang kini menjadi rebutan utama manusia. Namun, tanggungjawab terhadap anak-anak tidak seharusnya diabaikan begitu sahaja. Ingatlah, anak-anak merupakan anugerah Allah. Mereka ibarat kain putih dan ibu bapalah yang mencorakkannya. Selain itu, kurangnya didikan agama serta kurangnya penerapan moral dalam diri remaja boleh dikaitkan dengan realiti keadaan kini. Asas keagamaan amatlah penting kerana ianya merupakan pedoman dan benteng kukuh dalam mengharungi dunia yang penuh dengan pancaroba. Namun, penerapan ini haruslah diamalkan sejak remaja di bangku sekolah lagi. Seandainya hal ini tidak diambil inisiatif, maka remaja akan hidup terumbang-ambing tanpa pegangan hidup dalam diri mereka. Terpulanglah kepada nasib mereka sama ada menjadi insan yang bertauliah dan berbakti kepada negara atau karam di tengah lautan api yang merenapkan negara. Hadirin yang dihormati sekalian, kesan buruk dadah membawa padah yang sangat teruk dan merugikan. Oleh itu, krusiallah kita sebagai anak Malaysia untuk menghindari unsur-unsur terkutuk ini. Jadi, pihak-pihak tertentu memainkan watak yang penting untuk mengelakkan generasi muda terjebak dengan perkara yang tidak diingini. Di bawah lembayung kata saya yang pertama, polemik ini dapat dibendung sekiranya ibu bapa mengambil langkah awal untuk mencegah masalah ini terus menular. Ibu bapa hendaklah mendidik cahaya mata mereka sejak kecil lagi mengenai penyalahgunaan dadah kerana bak kata pepatah melentur buluh biarlah dari rebungnya. Sebagai contoh, apabila mereka dewasa kelak, sudah tentu mereka akan pintar untuk buat perbezaan untuk memilih intan atau kaca apabila diberikan didikan yang cukup dari kecil. Janganlah kita menjadi seperti ketam yang mengajar anak mereka berjalan lurus, sedangkan dia sendiri yang berjalan sengit. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pentingnya peranan ibu bapa yang dapat membendung penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid-murid dengan ajaran yang mencukupi dan tidak terpesong.
Terus pada isi yang seterusnya pula, peranan pihak sekolah juga turut dapat mengatasi masalah ini yang merebak seperti virus epidemik dalam kalangan murid-murid. Pihak sekolah boleh mengadakan aktiviti-aktiviti yang boleh mendatangkan kemaslahatan kepada murid-murid. Biar kita ambil sebagai contoh, pihak sekolah boleh menganjurkan ceramah mengenai penyalahgunaan dadah dalam kalangan murid-murid. Melalui cara ini, murid dapat menghindari diri mereka daripada perkara yang tidak berfaedah seperti mencencang air yang boleh membawa impak negatif dalam diri mereka. Oleh hal yang demikian, pihak sekolah hendaklah memainkan peranan yang penting bagi mengatasi masalah ini yang boleh menjejaskan imej sesebuah sekolah. Itu sahaja daripada perkongsian saya. Saya harap anda dapat menghayati informasi yang telah saya sampaikan. Sebelum kapal saya turunkan nahkodanya, izinkan saya mendeklamasikan 4 rangkap pantun yang telah saya sediakan. Perwira berani pergi membela, menjaga negara, korbankan jiwa. Wahai insani, bukalah mata, dadah durjana, pembunuh manusia. Sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.